gaduh bab itu tuan-tuan. Yang penting kita nak buat. Duduk dah berimpun, sebut nama Allah. Kerana itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berfatwa bacaan Quran tidak sampai kepada orang mati, itu fatwa Imam Syafi'i. Tetapi Imam Syafi'i sebagaimana disebut oleh Imam Nawawi sendiri, Imam Syafi'i kata, di sisi saya suka kalau dikhatamkan Quran di tanah kuburan. Saya ulang balik. Ini tuan-tuan tengok dalam kitab Riyadhus Shalihin, tulisan Imam An-Nawawi. Imam Syafi'i dia fatwa bacaan Quran tak sampai pada orang mati. Berbeza dengan ulama-ulama mazhab Syafi'i kata sampai. Imam Syafi'i sendiri kata tak sampai. Tetapi Imam Syafi'i sebut, saya suka kalau dikhatamkan Quran di tanah kubur. Sebab apa dia kata tak sampai pahalanya pada si mati, tapi Imam Syafi'i suruh baca Quran di kubur. Kata Imam Nawawi dan kata para ulama, kerana Imam Syafi'i mengambil hadis inilah, bila kita baca Quran, bila kita duduk berzikir di tanah kubur, nazalat alaihimus sakinah, tempat itu datang malaikat, tempat itu Allah liputkan rahmat, biar si mati itu dapat rahmat Allah. Itu nampak tak? Ini kita manjang tak boleh, langsung tak ada rahmat dah pada makhluk-makhluk hari ni. Jangan kita dipanggil nak membid'ahkan orang saja itu. Samalah orang tua kita buat kenduri-kenduri di rumah tu pun kadang-kadang, kerana mereka mengamalkan hadis ni lah. Di mana kita berimpun baca ayat Allah, di mana kita berimpun dipanggil menyebut nama Allah. Sebab tu tuan-tuan buat majlis kenduri rumah, tu imam datang, dah nyanyi lagu Sudirman ke nyanyi lagu Eliket? Tak ada kan, tu imam baca Fatihah, baca Quran, yang akhirnya tutup dengan la ilaha zik tahlil kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi dah sebut kalau kita berimpun sebut nama Allah, berimpun baca ayat Allah. Kemudian ada sikit tazkirah pula lagi hari ni. Tempat itu wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmat. Barulah keluarga tu dapat doa malaikat. Keluarga itu nanti dipanggil, rasa tenang, ada pemeliharaan malaikat, dikawal oleh malaikat, bagai-bagai. Tapi kita tengok benda tu Nabi tak buat, sedangkan Nabi dah sebut secara umum. Hadirin para jemaah rahmati Allah, ya, supaya tempat itu hadir malaikat-malaikat bawa rahmatnya, wa nazalat alaihimus sakinah, supaya tempat itu nanti Allah datangkan ketenangan. Karena itu dalam suratul Ahzab tadi, saya ulang balik ayat 43, Allah berfirman, maka bila Allah Ta'ala rahmat, malaikat-malaikat minta rahmat, liyukhrijakum minaz zulumat. Untuk apa rahmat itu? Supaya Allah keluarkan kamu daripada zulumat, resah, unsing, macam-macam hari ni. Daripada zulumat ila nur, daripada gelap tadi tu pergi kepada cahaya, tenang, aman. Hadirin para jemaah rahmati Allah, Batu saya sebutkan hal-hal begini sebab hari ni banyak ada orang kita ni lupakan rahmat Allah, lupakan ada malaikat-malaikat yang mintakan rahmat. Jadi yang ketiga tu, bila datang malaikat rahmat ini, dia mendoakan kita. Ini malaikat-malaikat yang doakan kita. Macam tuan-tuan duduk majlis ni, malaikat berdoa, ya Allah ampunkanlah si fulan, ya Allah rahmatilah si fulan. Siapa yang berdoa? Malaikat. Kalau yang doa ni ustaz, barangkali ustaz pun ada dosa. Tapi kalau malaikat berdoa, ini makhluk yang tak pernah lawan Tuhan ni, malaikat. Macam tuan-tuan datang tadi nak berjemaah subuh, tuan-tuan datang nak tuntut ilmu, Nabi sebut dalam hadis-hadis dia, Nabi sebut ikan-ikan yang duduk di air, makhluk di air, makhluk di darat berdoa. Kita je tak dengar, ya Allah rahmatlah dia, ya Allah ampunkanlah dia. Allah, hadirin hadirat jemaah rahmati Allah, ya. Itu yang dipanggil rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi kita nak marah orang tua kita buat majlis kenduri-kenduri ni kadang,
Jangan marah. Ada kebaikan dia yang dibuat. Saya sebut ni sebab orang tua kita dulu memang rajin kenduri. Dah ujung-ujung ni orang dah tak apa nak buat sangat. Sebab orang tua kita tu nak jemput baca Quran di rumah, nak jemput baca zikir. Cuma orang tanya kenapa la ilaha illallah? Mudah je, sebab Nabi kata afdalu zikri la ilaha illallah. Ambil yang paling afdal. Zikir paling afdal la ilaha illallah. Boleh aja kalau tuan-tuan jemput saya ni sekarang, saya pun tak baca la ilaha illallah dah. Baca subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh saya buat kat rumah tuan-tuan. Cuma kata ustaz pelik sikit, ada aku kisah. Tu je lah. Yang penting berzikir. Ustaz biasa, ustaz tu buat, imam buat la ilaha illallah. Dia buat yang paling afdal. Betul lah tu. Tapi nak sebut pada kita hadirin hadirat, itu namanya keanjalan dalam ibadat. Yang penting kita berhimpun berzikir, baca Quran. Maka itu Rasulullah pun sebut, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kamu macam tanah kubur. Wa innal baita alladhi tuqra'u fihi al-baqarah la yudkhiluhu syaitan. Setelah Nabi kata jangan jadikan rumah kamu macam tanah kubur, sesungguhnya rumah yang dibacakan padanya suratul Baqarah, syaitan tak masuk. Bila syaitan tak masuk, datanglah malaikat-malaikat rahmat itu. Sebab syaitan ni musuhnya malaikat-malaikat, dia tak mau bersama syaitan. Maka itu kalau dibuat majlis-majlis, kata Imam Nawawi, kalau dia buat majlis-majlis yang diundangnya syaitan, duduk bersila syaitan di situ, melompat syaitan di situ, malaikat rahmat lari. Batu rumah kita ni jangan ada benda-benda yang mengundang syaitan. Antaranya rumah-rumah yang diisi di dalamnya arak ni. Ada pernah kali saya pergi rumah kelori besar, kelori arwah, jemput orang surau. Kebetulan saya ceramah kat surau tu. Rumah punya besar, dia bagi bilik kecil je kita, orang surau. Kita pun heran, apa rumah besar, duduk bilik kecil, berzikir, baca tahlil. Takdir Allah Ta'ala, pintu tu terbuka. Yang dekat ruang tamu tu mini bar tu, arak. Tak? Itu yang kita nak makan pun confuse, betul? Tapi entah je lah, kau tak tahu. Bismillah. Nak sebut tuan-tuan, ini yang malaikat rahmat tak mau hadir macam tu lah. Malaikat rahmat tak hadir dengan majlis-majlis begitu. Sebab di dalamnya ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, ini doa malaikat, ini malaikat yang tolong doakan. Ini malaikat-malaikat rahmat tu. Yang keempat hadirin hadirat, malaikat-malaikat mohonkan kepada Allah ampunan untuk kita. Malaikat yang doa, ya Allah ampunkanlah dia ni, ya Allah rahmatilah si dia ini. Yang kelimanya, dia akan dijauhkan daripada gangguan-gangguan syaitan. Syaitan tak hadir. Bila syaitan tak ada, kita ni yang berat ini kerana syaitan duk ganggu kita. Syaitan dipanggil mewas-waskan manusia, memberatkan manusia nak bangun. Ini semuanya kerana syaitan tadi. Jadi kalau malaikat hadir, lagilah syaitan itu. Waktu kita ni nak berteman malaikat, tuan-tuan, biar malaikat sahabat kita tu. Macam tuan-tuan hadir surau masjid ni. Dalam satu hadis Nabi sebut, sesiapa yang melazimkan diri ke surau masjid ni, di surau masjid ni, masjid ni ada malaikat-malaikat yang selalu duduk sini. Malaikat tu kenal kita. Nabi sebut malaikat tu kenal kita. Sampai satu peringkat, bila malaikat tu dah kenal kita, satu hari kita tak hadir, malaikat tu sendiri pergi cari kita. Mana dia tak hadir. Nampak tu, hebat tak hebat kawan-kawan malaikat. Malaikat hadir, tengok mana dia. Kalau dia sakit, malaikat pergi ziarah dia. Itu dia. Tapi jangan takut, yang pergi ni malaikat rahmat, bukan malaikat maut. Ingat ya. Kalau malaikat maut memang dia ziarah hari-hari. Ini malaikat rahmat ni saya sebut ni tuan-tuan. Bertuahlah kita bersahabat dengan malaikat.
Malaikat pergi ziarah kita, tuan-tuan tak bangga macam tu. Makhluk yang terbaik, makhluk yang tak pernah lawan Allah Ta'ala. Yang kita tak mahu ni, syaitan pergi ziarah. Mana tak datang karaoke hari ni? Biasa jumpa kat tempat karaoke, biasa jumpa dekat kelab malam. Hari ni tak ada pula. Sungguh malaikat pergi cari, syaitan pergi cari. Mana dia tak datang pula hari ni? Biar kita ni di bawah lindung malaikat. Itulah nak sebut, Allah sebut ada malaikat-malaikat tadi yang mendoakan kita. Yang seterusnya maka bila malaikat itu hadir, datanglah ketenangan, ketenteraman, keamanan dalam hidup. Datanglah rasa, hilanglah rasa sunyi-sunyi tadi itu. Jadi macam mana kita nak buat ini? Pertama sekali, hadirin hadirat, yang pertama sekali, supaya hadir rahmat ini datang, malaikat yang bawa rahmat ini bertandang, berkunjung ke rumah kita, mendekatkan diri pada kita, supaya malaikat-malaikat ini menjaga, mengawas kita semua. Yang pertama sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita, bacalah, dipanggil ayat-ayat suci Al-Quran. Maka tu rumah kita jangan lupa baca Quran. Di rumah jangan lupa baca ayat suci Al-Quranul Karim. Itu tempat malaikat rahmat hadir. Ini ada rumah kosong, Quran pun tak ada. Jangankan kata Quran ni yang 30 juzuk itu, ni yang bergantung pun tak ada. Yang ada gambar kuda 8 ekor, ikan koi 8 ekor, feng shui punya orang. Mana malaikat rahmat hadir? Yang ayat Quran tu, yang berkat-berkat tak ada dalam rumah dia. Ini kita kena ingat ya. Baik, baca Quran. Yang pertama. Yang keduanya, rumah kita tu hiaskan dengan zikir-zikir, ayat-ayat, dipanggil kita sebut nama Allah. Maka itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita ni afdal sembahyang sunat di rumah. Bila kita main sunat, Quran pun kita baca, zikir pun ada. Kalau rasa tak boleh nak buat seorang-seorang, buat berjamaah boleh. Anak beranak, anak bangun pukul 4 tahajud, anak beranak boleh. Orang tanya, boleh ke kita berjemaah main sunat ni? Memang ada hadis yang sahih daripada Imam Tirmizi, kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang oleh nenek Sayyidina Anas. Jadi nenek Sayyidina Anas ni, dia teringin nak jamu Rasulullah. Jadi kata Sayyidina Anas, yang hadir anak yatim seorang, Rasulullah, Sayyidina Anas, neneknya 4 orang. Ini dipanggil kenduri kecil-kecilan. Kalau tuan-tuan rasa tak boleh nampak kenduri besar, jemput ustaz seorang, sekian dimaklumkan. Boleh. Kita berbuat jadual sarapan rumah siapa gini, contoh. Setakat ni belum ada lah, nak beritahu boleh. Nak sebut apa? Nak sebut hadirin hadirat, selesai jamu tu, Rasulullah ajak ahli rumah tu sembahyang berjemaah. Kita tahu Rasulullah kalau sembahyang fardu di masjid berjemaah. Di sinilah Rasulullah ajak ahli rumah tu berjemaah. Hadis ini tak jumpa dalam bab jamuan. Hadis ini jumpa dalam bab bagaimana Nabi menyusun saf laki-laki dan perempuan. Sebab apa? Sebab Nabi pun dibentangkan kain. Baik tu ulama bincang lagi tak hukum sembahyang atas kapet, atas jadah. Sebab sebelum sembahyang tu kata Anas, dia membentangkan kain berbulu-bulu tu. Jadi setelah dia bentang, Rasulullah jadi imam. Jadi Nabi susun saf Sayyidina Anas dan anak yatim tu sekali. Belakang Sayyidina Anas nenek dia. Itu yang kita tahu perempuan duduk belakang tu. Nabi susun begitu. Yang saya nak sebut, Nabi sembahyang sunat berjemaah. Nabi sembahyang sunat berjemaah, kata para ulama, kerana nak mengambil berkat, supaya berkat. Jadi kita pun nak berkat rumah tangga, nak berkat supaya hadir malaikat-malaikat rahmat ni. Nak anjurkanlah majlis. Nak buat main hajat di rumah, tak apa. Berimpun kita baca Quran.
berhimpun kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang keduanya, hadirin para jemaah rahmati Allah, berhimpun sebut nama Allah. Maka itu azan dilaungkan di rumah. Di sinilah kita lihat mengapa orang tua kita suka rumah kat masjid, kat surau ni. Azan, bila azan dibuka tingkap, bagi azan tu zikir tu masuk rumah. Ini lagi azan lagi rapat pula tingkap. Patut malaikat rahmat tak masuk. Patut kita, orang tua kita dulu dah buka tingkap pagi-pagi tu, nak bagi azan masuk, nak bagi tarahim tu masuk rumah. Itu orang tua dulu punya fikir tau. Dia mengaji orang tua kita ni. Tapi kita kaitkan orang tua kita ni kulut lah, ortodok lah, karut lah, dah. Dia buka tingkap pagi-pagi tu, dia buka tu supaya suara azan tu masuk rumah. Itu sebab kata para ulama, lebihnya rumah orang dekat surau. Ini lagi jauh tak, supaya azan tu tak dengar sayup-sayup, lagi bagus kata. Lagi kuat letak pula stiker besok azan pelan-pelan sikit kata. Allah Rabbi. Kita tuan-tuan ni bukan orang Sungai Sering lah. Sungai Sering okey. Ni cerita orang dekat KL tu banyak tu. Ya. Ni kenapa jadi macam ni? Ini ceritanya sebab dia dah lupakan rahmat Allah. Dia lupa dengan rahmat itulah yang dia boleh berjalan, bergerak tu semua. Sayangnya Allah pada dia. Tapi berapa ramai orang yang menghargai kasih sayang Allah hari ni. Inilah yang kita nak duduk kalau boleh sentiasa dalam rahmat Allah Ta'ala. Itu yang keduanya, berzikir. Maka itulah rumah-rumah tu disuruh laungkan azan. Bila azan ni lari syaitan-syaitan. Nabi bersabda, syaitan ni kalau dengar azan lari terkentut-kentut dia. Baik tu tempat tuan-tuan ni saya tahu ada anjing tak ada anjing. Kalau tuan-tuan tengok kawasan yang ada anjing, tuan-tuan saya perhati banyak kali dah. Memang hari-hari. Kebetulan kat kawasan rumah saya tu banyak anjing. Tak banyaklah ada lah. Dulu jiran saya belakang tu Cina lari anjing. Bila azan subuh je mesti anjing tu menyalak. Nabi dah sebut anjing menyalaknya sebab dia nampak syaitan. Selesai azan tu berhenti pula dia dah. Sedar hati saya, Allah, memanglah betul lah yang Nabi kata, syaitan ni kalau dengar azan dia lari dia. Lari. Tapi bila nak qomat kan lepas azan datang balik dia. Kita qomat kan dia lari balik. Kalau begitu rumah kita pun begitulah. Sebutlah nama Allah dalam rumah. Suruh anak-anak azan, suruh suami azan dan seumpamanya. Itu yang keduanya. Yang tiganya, hadirin hadirat, bagaimana kita nak mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala ini. Maka itulah yang tiganya, banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut, ma jalasa qaumun majlisan, tidak duduk suatu kaum dalam satu majlis, lam yadhkurullaha fihi, tidak duduk satu kaum dalam satu majlis tak sebut nama Allah dalam majlis itu, walam yusallu ala nabihim, sudah buat majlis tapi tak sebut nama Allah, buat majlis tak selawat atas Nabi, illa kana alaihim tiratan, melainkan majlis itu kurang pahala, kurang berkat. Fa in syaa adzabahum wa in syaa ghafara lahum. Kalau Allah kehendaki, Allah azab orang dalam majlis itu, dan kalau Allah kehendaki, Allah ampunkan dosa mereka. Jadi yang tiga, majlis kita, rumah kita ni, selawat Nabi jangan lupa. Selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang tua kita duduk anak selawat. Sallallahu ala Muhammad. Selawat Nabi. Ini duduk anak janam. Jahanam sungguh anak ni. Lagu baru tu kan janam. Ibu-ibu dengar? Saya tak dengar, saya terdengar. Oh, saya kata ni yang lagu orang duk sebut janam. Jahanam sungguh lah. Dulu lagu apa? Hamku hamsi colayo tu. Ni lagu baru pula. Allah Rabbi, selawatlah Nabi tu. Waktu bila majlis tadi kita selawat, hadir malaikat rahmat. Para jemaah rahmat Allah Ta'ala sekalian.
Jadi Quran, zikir, selawat jangan lupa. Kemudian yang keempat, majlis-majlis kita menyebut mengingatkan kepada Allah, majlis ilmu, tazkirah, ceramah, ini semua tempat-tempat kita mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir malaikat-malaikat tadi bawa rahmat. Tetapi ada juga tempat-tempat yang malaikat rahmat ni melarikan diri. Antaranya lah, panjang ceritanya, saya nak ringkaskan saja. Saya nak tunggu masuk matahari kita mengerti. Hadirin hadirat, antara yang malaikat rahmat lagi ni, rumah-rumah yang penuh dengan caci maki ni. Ini malaikat rahmat tak mau hadir ni. Rumah orang mencaci maki. Pertama sekali, rumah-rumah, tempat-tempat, premis-premis, perhimpunan, pertemuan orang mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum 'adzabun alim." Dan orang yang menghina, menyakiti Rasulullah, bagi mereka azab yang pedih. Macam mana orang boleh menghina, mencaci Nabi? Hari ini tuan-tuan banyak ajaran-ajaran sesat. Dia tak boleh nak mengajar di surau masjid, dia buat perjumpaan di rumah-rumah, buat dia sewa kedai, buat dipanggil pertemuan di kedai-kedai itu. Dalam perhimpunan itu tuan-tuan, mereka maki Nabi, mereka kata macam-macam. Mereka kata Nabi Muhammad itu bukan Nabi, yang sebenarnya Nabi adalah Sayyidina Ali, bagai-bagai dia orang ni. Asyik berhimpun tu kutuk Nabi, kata macam-macam. Ini namanya orang yang berhimpun mencaci maki Rasul.